forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Lokman jawab sampai bila UMNO akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Adakah masa PRU 16 nanti UMNO akan terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan? Okey, mari kita dengar jawapan daripada Datuk Lokman Adam. Dia akan kita komen macam biasa. Adakah kita ni sementara dengan baik atau selama? Kita kena terima hakikat hari ni, tuan-tuan. Hari ni untuk Parti Melayu memerintah macam BN perintah 61 tahun dulu, over. Unless semua kerja kembalikan kekuatan BN seperti mana sebelum wujudnya manusia bernama Mahathir. Tapi hari ini apa yang Mahathir dah buat, dia dah pecah orang lain, sehingga kan tidak ada Parti Melayu kalau bentuk kerajaan akan stabil. Apa buktinya? Bukti dia, tuan-tuan, kalau tak ada akta anti lompat parti ni, maka bersatu boleh curi 10 orang yang dia curi selepas pilihan raya ke-15. Kalau rompakan itu berjaya, kalau Datuk Seri Azalina tidak menyelamatkan keadaan, beritahu dengan Isyamuddin, weh, kau tahu tak, kau sebelum kau bertanding pilihan raya, kau tanda tangan aku janji 3 keping. Kau tahu tak, bila kau tanda tangan aku janji tu, walaupun yang Isyamuddin punya ni, tuan-tuan, lawyer dia pegang, tak ada CCTV. Bukan presiden kita bukan bodoh. Setiap seorang yang pandai yang tanda tangan aku janji tu, selalu dia kan di tanda tangan depan presiden dia, sumpah ada CCTV. Kalau misalnya 10 orang tu tak tarik balik sokongan pada Muhyiddin, Datuk Seri Zamri Khalid selaku Susah Dunia hanya perlu hantar surat kepada Speaker Dewan Rakyat mengumumkan 10 kursi ini kosong. Itu sebab memang tarik balik. Itu sebab tak laku. Tapi katalah akta lompat parti ni tak ada, boleh tak Dewan Rumah? Boleh. Berapa parti Bumi Putra yang kata Bumi Putra ni dapat bentuk kerajaan? 115 orang. Tuan-tuan, apa berlaku bila Mahathir menang pilihan raya dengan sokongan 126 kursi? Stabil tak kerajaan dia? Stabil tak kerajaan Mahathir? Tak stabil, tuan-tuan. Akhirnya bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Betul tak tu? Lepas tu mereka buat kerajaan terbuatan. Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Berapa orang yang lantik Muhyiddin jadi Perdana Menteri? 114 orang. Stabil tak kerajaan 114 orang? Tak stabil. Jadi kalau itu orang ada akta lompat parti ni, habis kuat dah tu. Parti yang kononnya Melayu sangat ni, mereka ni dapat 74 kursi je. Itu pun kena tipu orang Sarawak, kena tarik orang Sabah, kena pujuk 10 orang lebih lagi, baru dapat 115. Kalau 114 pun akhirnya Muhyiddin bila dapat orang daripada UMNO tak puas hati, dia aniaya kita, dia tekan kita, dia tikam belakang kita, dapat orang tarik sokongan, dia jatuhlah sebagai berhenti. Dia jatuh. Kalau tambah lagi surat, ada beza ke? Tak ada beza. Maka memang realiti dia, tuan-tuan, parti politik tanpa sokongan bukan lain takkan jadi sebuah parti politik yang kuat dan stabil. Hari ini kita kena terima kita UMNO masih lagi
parti yang mempunyai keahlian orang Melayu paling banyak. UMNO. Parti politik yang ada keahlian paling banyak pun UMNO. Cuma kita ni, nasib kita tak baik. Kita ada kawan yang tikam dari belakang. Tikam diri kita sendiri. Sabotaj parti, sabotaj cara-cara kita. Itu sebab kita kalah. Kita masih lagi dapat dukungan orang lain. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, PH adalah parti politik yang dapat dukungan 98%, kalau tak 97%. Bukan Melayu bersama mereka. Tuan-tuan, itu sebab hari ini kita ada 151 sokongan. Kita ada 2/3 majoriti. Kalau tak kira 147. Bila kita stabil, tuan-tuan, barulah pelabur akan datang ke negara kita. Kalau misalnya itu hari yang menang ialah Muhyiddin Yassin yang akan jadi Perdana Menteri, tuan-tuan rasa dengan track record Muhyiddin 114 orang, kita punya politik tak stabil, pelabur-pelabur lari keluar, tak nak masuk balik. Bila tukar supaya sambil pun sama juga, kita tekan dia suruh buat perjalanan cepat, sekali dia pun terpaksa ikut. Nanti tak ada paksa. Saudara, terpaksa tunduk dengan tekanan. Sebab dia tuan-tuan, dia buat contohnya lah, apa yang saya sampai buat. Dia buat KPI dalam tempoh 100 hari, kena assess sejauh mana menteri-menteri dia besar tak besar. Ini kerja bagi masa. Kau ada 114 orang. Kalau ada 2 orang menteri yang tak besar, boleh tak spesial dia tukar? Boleh tak boleh tukar? Dia tukar dia, 2 orang dia tarik sokongan. Saudara, ataupun dia tarik sokongan, 2 orang menteri tarik sokongan, takkan tak boleh tarik lagi 3 orang orang. Betul tak? 5 orang tarik sokongan. Dan tinggal 109. Boleh tak spesial dia tukar jadi Perdana Menteri? Tak boleh. Jadi itu sebabnya saudara, walaupun dia ada buat semakan KPI, dia tak boleh ubah mana-mana. Tak ada ubah. Sama juga kalau kerajaan itu fully bumi putra, tanpa sokongan bukan daya. Saudara, kita tidak ada kerajaan stabil. Labu akan masuk macam sekarang ni, labu dah masuk balik, walaupun kita tak naikkan OPR kita. Amerika hari ini tuan-tuan, OPR dia ataupun interest rate dia 5.5%. Orang-orang Amerika, orang luar simpan duit kat Amerika, lebih menguntungkan. Kita ni ringgit kita jatuh masalah apa? OPR kita maintain dekat 3%. Kenapa kena maintain dekat 3%? Kenapa kita tak nak kukuhkan kedudukan ringgit? Kalau kita kukuhkan kedudukan ringgit, kita kena naikkan interest rate. Bila naikkan interest rate, tuan-tuan bayar sewa ringgit, sewa di rumah. Tuan-tuan bayar pinjaman, dulu bank bayar, ada setengah-setengah tu kahwin dengan bank bayar. Tuan-tuan kredit card dan sebagainya, tuan-tuan kena bayar berlipat kali ganda. Jadi kita nak elakkan daripada rakyat sengsara. Memang ada rakyat yang sengsara. Rakyat macam mana? Rakyat yang beli spare part daripada Amerika pakai duit US dollar, ataupun beli spare part atau beli barang mentah daripada luar negara pakai duit US dollar. Mereka sengsara sebab kena bayar duit. Tapi ada kedah dia juga bila mata wang kita jatuh. Ada kedah. Contohnya, kalau kita nak bercuti, mana kita pergi? Kita pergi Indonesia sebab kita pergi sana, kita jadi jutawan, duit murah, betul tak? Kita pergi mana lagi? Thailand. Sebab di Thailand ni duit lebih kurang kita. Sekarang ni kita teruk sikit. Dia punya duit jatuh 6%, kita jatuh 7%. Dia kurang sikit daripada kita. Jadi orang lagi ni kerana nak melancong, Malaysia jadi destinasi sebab duit kita kurang. So pelancong datang ke negara ini, mereka spend duit, ini pun menguntungkan kita. Kalau kita ekspor barang ke luar negara, dulu kita dapat 1 US dollar, kita dapat berapa? 3 ringgit 80 sen. Betul tak? Sekarang
kita dapat 4,000 musim. Setiap barang yang kita buat, dengan habis satu sebulan, kita dapat lebih. So ada pro dan ada kontra. Ada baik dan ada tak baik. Nah, ini kita faham. Tetapi kerajaan kena fikir. Kalau kita naikkan kopiah, jangan kena bayar sewa rumah setiap hari ini mampus. Saya beritahu masa pandemik saya bayar, saya punya kita masa pandemik dapat 6 bulan moratorium kan. Tetapi pada ketika itu tuan-tuan saya nak beritahu, saya bayar 2,900 saya punya rumah setiap bulan. Sekarang ni bila 3%, baru 3% ni saya bayar 3,460. Nampak beza? 2009 dengan 3,460. Saya pun selesai. Cuba bayar kawan ni. Kan? Apa lagi kalau pilihan kita sama macam Amerika? Lagilah hancur tuan-tuan. Boleh naik sampai 4,000, 5,000. Kan? Untuk bayar sewa beli rumah. Itu sebabnya saya beritahu walaupun hari ini rupiah kita tak naikkan, tapi minggu lepas kita tengok ringgit dah berkumpul balik. Sebab itu yang kerja dari Syamul asyik di sana pergi sini. Dia bukan pergi macam kita dulu pun kalau pergi ke Amerika, kita duduk 2 hari tak ada. Dia sampai tuan-tuan pukul 3 pagi terus meeting, besok 9 pagi meeting lagi. Ini satu kelebihan dia lah kan? Dan nanti dia ni kerja kuat. Dia pergi habis dia balik, pergi habis dia balik. Disebabkan banyak tempat dia pergi untuk bawa pelapor ni, sekarang duit dah masuk. Bila duit masuk ke dalam negara kita, dia tak boleh pakai duit Amerika, dia tak boleh pakai duit England, duit pound dan sebagainya. Dia kena tukar dekat ringgit. So bila dia tukar ringgit, demand ringgit, permintaan untuk ringgit itu meningkat. Itu yang menyebabkan ringgit naik kali. Ini kita kena faham, demand dan supply. So itulah keadaan dia. Untuk soalan yang tadi itu, untuk jaga masa panjang selepas ini bila kita bersama dengan PH, saudara, kita tak perlu takut untuk bertanding di mana saja. Kalau dulu UMNO kita nak bertanding di kursi Melayu saja, betul tak? Kawan-kawan kita MIC dan LCE pun agak kursi Melayu juga, betul tak? Lepas ni kursi itu ada ramai Cina pun kita tak peduli, sebab kawan-kawan Cina dan India pun dah bersama dengan kita. Sama juga PH pun untung bila dia bersama dengan kita. Dulu mereka hanya boleh menang di kawasan bukan Melayu. Kalau nak menang kawasan Melayu itu kawasan Bangla macam kawasan Melayu ni, betul tak? Jadi selepas ini di mana juga PH boleh bertanding, di mana juga BN boleh bertanding. Jadi saya nak beritahu tuan, hari ini kita fokus ukurkan belajar tuan-tuan. Jangan ada syak pasang. Dan percayalah, dia orang pun dah belajar pengalaman, dia orang pun tak ada khianat kita. Bila kita bantu mereka all out, contohnya kita bantu amanah di Kulai dan juga di Simpang Jerak, kita tengok Mak Sabu setiap hari bantu kita ketika kita berhadapan dengan pilihan raya di Pelangi. Hari ini geng-geng amanah semua dah sampai dah ke Terengganu, Mamat, untuk membantu kita dan memastikan besok pasangan Muhammad calon mereka akan ramai. Jadi jangan ada syak pasang. Yang paling penting tuan-tuan dalam persahabatan ini kita kena ikhlas. Tapi kalau setiap jalan mereka khianati kita, percayalah tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Kalau kita boleh tarik sokongan kepada komunikasi, kalau kita dikhianati oleh kawan-kawan PH, kita juga boleh buat benda yang sama. UMNO ada track record. We got nothing to lose, because we have once lost everything. Dan saya nak cakap terus terang, untuk jadi pembangkang ini lagi mudah untuk UMNO naik balik dan lebih popular. Betul tak? Dulu masa UMNO, tuan-tuan, kita jadi pembangkang. Daripada kita dikeci, kita dikecam, kita dihina, tuan-tuan, 7 pilihan raya UMNO menang. Betul tak? Betul? Masa itu kita kerajaan bukan? Bukan. Jadi jaminan UMNO ni hanya boleh sebab bila kita jadi kerajaan. Kita juga boleh sebab kalau kita jadi
membangkang. Tapi percayalah tuan, saya ada keyakinan Datuk Seri Anwar takkan khianat kita seperti mana Muhyiddin, si Tompo ni khianat kita, insyaAllah. Tuan-tuan, Anwar hari ini belajar dari kesilapan Mahathir, belajar dari kesilapan Muhyiddin. Kalaulah Muhyiddin ni tak bodoh, kau dah jadi Perdana Menteri, apalah salahnya bagi Datuk Zahir jadi Timbalan Perdana Menteri? Dia masih Perdana Menteri sebenarnya, betul tak? Tapi sebab Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan. Ini semua Allah Ta'ala jadi dia tuan, kita kena jaga. Kalau dia punya otak dia waras, dia tak khianat kita, dah duduk dalam satu pasukan, kita dah maafkan dia, duit kita dia tahan. Duit kita dia tahan. Orang yang angkat Muhyiddin jadi Perdana Menteri 114 kursi. 114 kursi ni hanya lebihan 2 kursi. Siapa 2 kursi ni? Najib Tun Razak dan juga Zahid Hamidi. Orang yang bagi kau lebihan 2 kursi ni, kau nak masuk yang penjara. Takkan bodoh ni tuan. Minta maaf dekat tuan. Tak ada manusia yang lebih bodoh daripada Muhyiddin dalam negara ni. Ada. Kalau ada mungkin mati. Sebabnya orang yang angkat dia daripada tak ada peluang jadi Perdana Menteri, ada peluang jadi Perdana Menteri, last kali dia nak tanam orang. Itu. Jadi Anwar belajar dari kesilapannya. DAP juga belajar dari kesilapan. Bila dia bersama yang bersatu, ketelajuran kata, ketelajuran perbuatan, akhirnya menyebabkan kuasa itu kekal 22 bulan. Betul? Akhirnya susah aku daripada seorang Menteri Kewangan, cukup berpengaruh, cukup berkuasa, ibu-ibu jadi kelas pertama. Betul hasil kita tak belajar dari kesilapan. Kita pun belajar, bila kita kalah, kita belajar dari kesilapan kita. Dia juga belajar dari kesilapan dia. Ini sebenarnya memudahkan kita untuk kerjasama dengan DAP. Tak ada DAP hari ni hati-hati jaga mulut dia, jaga kita anak kulit. Senang lah sikit kerja kita. Betul tak? Kalau nak suruh orang lain terima DAP lepas 58 tahun kita menyemai kebencian terhadap DAP, tiba-tiba kita berhadapan dengan 6 pilihan raya baru ni, baru 8 bulan. Baru 8 bulan kita dah tarik orang lain ni separuh untuk sokong kerjasama ni. Okey lah tu. Takkan lagi 4 tahun kita ada ni, kita tak boleh tunjukkan kepada rakyat bahawa it's okay. DAP bila dah bersama dengan kita, okey rupanya. Betul tak? Kalau tak okey tuan-tuan, tuan-tuan ingat kita akan diam. Kalau kepentingan orang Melayu terambat, tuan-tuan fikir kita akan diam. Kita akan lawan. Tuan-tuan fikir atau siapa yang akan diam, kita akan lawan, insyaAllah. Kalau kita tak lawan, tuan-tuan maki. Tak satu. Sebab kita tetap maki Melayu, base kita Melayu. Kalau kita tak jaga orang Melayu, akhirnya orang Melayu berpindah kita Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Setahun pertama ni memang banyak godaan, memang banyak godaan. Mungkin dekat kemaman ni pun bukan satu perjuangan yang mudah. Susah. Saya tak nafikan, susah. Nasib kita baik, kita ada General Raja Effendi, seorang calon yang bagus. Ini boleh membantu dalam memastikan kita dapat tarik sebab beramai undi. Tapi daripada 27,000 ni dia orang menahan TNI, kita kena tarik kurang-kurang 14,000. Ini mission impossible. Tapi tak ada apa yang mustahil kalau Allah Ta'ala bersama kita. Yang penting kita akan pastikan kita akan kurangkan sebab kebanyakan unitas. Itu yang penting. Jadi kita percayalah kalau kita jujur dalam persahabatan ini dan kawan-kawan Pakatan Harapan tu tengok kita jujur, kita lebih jujur daripada PAS, kita lebih jujur daripada bersatu, insyaAllah. Bila kita
saling bertoleransi, bekerjasama, bertolak ansur, bukan ditolak beransur-ansur. InsyaAllah persahabatan yang akan kekal lama dan kita boleh bertanding iman dan saling, insyaAllah. Saya ucap juga. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. So, kalau semua pakat menjaga hubungan ni, saling tolong-menolong, insya-Allah UMNO dan kerajaan dalam pekerjaan perpaduan dengan Pakatan Harapan dapat bekerjasama terus untuk memastikan Malaysia ni terus membangun, terus stabil. Tak adalah kita dalam satu penggal bertukar 5-6 orang PM. Macam dulu 3 orang PM kita tukar. So, negara tak stabil. Bila negara tak stabil, ekonomi kita teruk. Bila ekonomi kita teruk, rakyat yang sengsara. Okey, tuan-tuan. Mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.